Perkembangan seni Cina juga dapat dilihat pada arca, iaitu arca dikategorikan kepada dua bahagian, iaitu arca seni pahat atau ukir dan seni menggunakan tanah liat. Ukiran pada makam menggunakan metal paint. Ukiran pada kuil ni banyak menggunakan imej yang khayalan macam mentos, legenda. Lepas tu dia macam yang menyebabkan legenda-legenda dulu lah. Ukiran ini dikenali sebagai rock relief ataupun brick relief. Ukiran ini menunjukkan tentang kehidupan masyarakat zaman dahulu. Kalau kita tengok yang burung dua tu menunjukkan mitos yang dulu lah, yang ada kepala naga tu, itu adalah merupakan kepercayaan pada zaman dahulu. Yang di mana pula yang kita tengok yang bahagian dua orang tu membajak dia seperti membajak. Itu adalah gambaran kehidupan masyarakat dahulu lah, yang menunjukkan kegigihan dia dalam melakukan sesuatu kerja. Sini kita tengok macam mana road relief dan brick relief dilakukan. Road relief kebanyakannya diukir dengan menggunakan pisau kerana bentuk dan garisnya itu mudah dibentuk. Walaupun ada sesetengah batu bata yang diukir, namun kebanyakannya adalah dicetak dengan menggunakan acuan tanah liat. Tanah liat diletakkan dalam acuan, kemudian dibakar. Setelah dibakar, terhasillah blok bata yang orang cakap, yang boleh menimbulkan sesebuah arca lah, yang merupai arca. Yang ada corak pada permukaan dia. Sekian. Seterusnya adalah patung. Penemuan tentera Terracotta iaitu merupakan tentera Terracotta warrior dan horse dari Jin Shi Huang, iaitu Maharaja pertama Cina. Terracotta yang berasal dari 2100 sebelum Masehi ini ditemui pada tahun 1974 oleh petani setempat, iaitu Zian, wilayah Shaanxi. Seterusnya, anggaran saiz terracotta adalah 183 hingga 195 cm, iaitu bersamaan dengan 6 kaki, bersesuaian dengan peranan mereka yang menjadi general. Seterusnya, angka-angka termasuk askar, kereta, kuda, pegawai, pemain akrobat, dan orang kuat dan musisi. Dalam 3 lubang terdapat sebanyak 8.000 tentera, 130 kereta dengan 520 kuda dan 150 kuda. Kalvari yang sebagian besarnya masih ditanam di lubang. Seterusnya. Pada dinasti Han juga perkembangan pada lukisan dapat dilihat. Contohnya, lukisan dilukis pada kain sutera, tembikar dan sampan untuk pakaian. Ini biasanya terdiri daripada potret manusia, gambar-gambar yang melatar belakangkan perkara mitos dan peristiwa-peristiwa yang benar-benar berlaku, realiti. Seni lukis yang mula-mula sekali dihasilkan adalah dari orang-orang Buddha yang kemudiannya berkembang ke arah keduniaan. Kemunculan dinasti Tang, muncul pelukis yang terkenal, iaitu Wu Taoyuan. Wu Taoyuan ni merupakan Sami Buddha. Sami Buddha yang dia telah meletakkan satu lukisan yang bermutu tinggi di kanvas lukisannya. Seni lukis telah mencapai kemajuan yang sebenar pada zaman Song, iaitu dua orang pelukis terkenal pada zaman itu ialah Po His dan Po Mi Fei. Manakala pada zaman dinasti Han, banyak lukisan potret yang dihasilkan. Tembok dihiasi dengan catatan fresko yang menggambarkan tokoh terkemuka seperti ahli falsafah
raja-raja, negarawan dan kedatangan agama Buddha memberi motif baru dalam seni lukis. Antara corak lukisan yang dilukis ialah lebih kepada gambar pemandangan sungai, gunung ganang, batu-batu dan salji. Itu lebih menggambarkan kepada pemandangan. Seterusnya, lukisan pada kipas. Cina menggunakan lukisan potret pada kipas kerana warna yang sangat terhad untuk menghasilkan bentuk garisan yang indah. Seterusnya, warna dan komposisi yang digunakan adalah untuk melambangkan kebijaksanaan. Cina membuat lukisan di kipas kerana mereka mahu membuat kelainan daripada yang lain. Malah masyarakat Cina juga selalu menggunakan kipas iaitu circular frames dan folded frames. Circular frame diperbuat daripada kain sutera dan berbentuk bulat. Dan manakala folded frame berbentuk seperti separuh bulan. Ini adalah contoh circular frames dan folded frames. Kaligrafi dinasti Han. Kaligrafi Cina adalah antara kesenian yang paling tinggi diberi penghormatan dalam tamadun Cina. Ahli kaligrafi biasanya menghasilkan tulisan berkenaan menggunakan daguan berus di atas helai kertas khas, menggambarkan kata-kata murni seperti kebahagiaan, ketenangan atau kekayaan yang mampu memberi semangat kepada individu. Penghasilannya bukan sesuatu yang mudah kerana memerlukan pakar dan teknik tertentu. Tulisan kaligrafi mempunyai pelbagai jenis dan sering digunakan untuk tujuan rasmi pada zaman pemerintahan dinasti Han. Gunakan berus rambut haiwan dan daguan yang merupakan campuran karbon pin dan gam nipis. Tokoh-tokoh kaligrafi yang terkenal pada zaman dinasti Han ialah Di Shaozi, Dudu, Di Suiyuan, Shangqi, Di Saiyong, Liu Disheng, Si Yuguan, Liang Hu. Seterusnya, seramik dinasti Han. Dinasti Han terkenal kerana kepekatannya pada pengeluaran seramik yang teratur. Penciptaan porselin adalah perkembangan yang mengubah wajah seni di seluruh dunia. Porselin adalah bahan seramik yang dibuat oleh bahan pemanasan secara amnya termasuk kaolin, kuarsa dan feldspar dalam tanah hingga suhu antara 1200 hingga 1400 Celsius. Mereka membuat sejenis seramik ringan tetapi kuat yang lebih baik untuk tujuan seni dan hiasan, dan ia telah menjadi permintaan tinggi sejak itu. Seterusnya, pusat-pusat wilayah penting untuk pengeluaran terbitan di dinasti Han ialah Zhejiang, Shengshan di wilayah Hunan dan Chengdu dan Chengqing di wilayah Sichuan. Patung-patung kubur seramik model seni bina, haiwan ladang dan kuda yang dibuat secara khusus untuk makam, iaitu Mingqi adalah terkenal. Yang seterusnya adalah tentang ekonomi. Ekonomi ini terdapat pada mata wang, iaitu variasi dalam mata wang. Terdapat ciri-ciri pada mata wang yang terdapat perbezaan antara mata wang dinasti Han Timur dan dinasti Han Barat. Perbezaan mata wang ini mempengaruhi ekonomi di zaman tersebut. Seterusnya. Ini adalah contoh mata wang dinasti Han. Dia lebih berat dan besar berbanding mata wang dinasti Han Timur. Seterusnya. Ini adalah contoh mata wang dinasti Han Timur. Ia berbentuk bulat dan kecil dan ringan, senang untuk dibawa.